Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli summa amma ba'd. InsyaAllah pada hari ini ana akan membentangkan slide untuk subjek akhlak wa tasawuf, kod USD 10302 yang bertajuk Fil Wujud di bawah tajuk sifat-sifat mazmumah. Sebelum itu, nama ana Muhammad Faiz bin Omar, nombor matriks 051892. InsyaAllah kita pergi ke slide seterusnya. Okey, kita pergi pula kepada dalil Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan tajuk wujud ini. Kita pergi kepada dalil Al-Quran. Qala Allah Ta'ala wa yawma hunaini iz a'jabatkum kasratukum. Surah At-Taubah ayat ke-20 yang bermaksud, dan ingatlah peperangan Hunain, iaitu kamu menjadi bongkak kerana ramai jumlah kamu. Maksud di sini, ketika peperangan Hunain, umat Islam merasa bongkak kerana ramainya jumlah mereka. Dan kita pergi pula kepada hadis Rasulullah SAW. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, law lam taznabu la khaffat alaikum ma huwa a'zam min zalik al-ujub al-ujub. Maksud di sini, walaupun kamu tidak melakukan dosa, aku tetap khawatir akan menimpa kamu sesuatu yang lebih besar daripadanya, iaitu bangga diri, bangga diri. Maksud di sini, Rasulullah SAW amat khawatir akan hambanya. Walaupun hambanya tidak melakukan dosa, dia tetap khawatir. Kerana apa? Kerana dia bimbang hambanya melakukan dosa lebih besar daripada itu, iaitu bangga diri. Okey, kita pergi pula kepada slide seterusnya. Okey, kita pergi pula kepada persoalan yang pertama, iaitu ma makna hakikat al-wujub? Apakah makna sebenar al-wujub? Ista'zam an-nafsu wa ghasaluha allati hiya minan na'am warrukun ilaiha ma'anisyan idafatuha ila al-mun'am wal aman min zuwaliha. Yang bermaksud, hakikat wujub adalah pengagungan diri sendiri, khususnya yang berupa kenikmatan dan kepercayaan kepadanya dengan lupa menghubungkan kepada pemberi nikmat dan keamanan dari kehilangannya. Maksud di sini, wujub ni adalah bangga diri seseorang. Bangga diri seseorang terhadap seperti contoh, terhadap kecantikannya, ketampanannya, sehinggakan dia lupa terhadap siapakah memberi kecantikannya dan ketampanan kepada dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lupa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita pergi pula kepada persoalan kedua. Farqu baina al-ujub wal kibru, iaitu beza di antara ujub dan sombong. Wal ujub huwa sebab kibru, walakin al-kibru yastada'i mutaqabbara alaihi wal ujub yatasawwur ala infarad. Yang bermaksud, bangga diri adalah penyebab kesombongan, akan tetapi kesombongan menyebabkan orang yang sombong berbangga diri, sedangkan bangga diri hanya terbatas pada perseorangan. Maksud di sini, bangga diri ni terbatas pada perseorangan, dia yang rasa, dia yang bangga diri. Okey, kita pergi pula kepada slide berikutnya. Kita pergi ke skop perbahasan seterusnya, iaitu alajal wujud, iaitu mengubati wujud. Poin yang pertama, al-wujud jahil mahid wa alajahu ilmu mahid, iaitu wujud adalah kebodohan murni dan ubatnya adalah ilmu murni. Yang poin nombor 2, fa innahu in a'jab biquwwatin wa jamal aw amar mimma laysa yata'allaq bi ikhtiyar fa huwa jahil aidan. Yang bermaksud, sesungguhnya jika seseorang itu berbangga diri atas kekuatan dan ketampanan atau perkara yang tidak berkaitan dengan usahanya, maka dia juga bodoh. Poin nombor 3, iza laysa dhalika ilaihi fa yanbaghi an ya'jaba biman a'tahu dhalika min khairi istahaqqaq. Yang bermaksud, sebab bukan itu yang patut ia banggakan,
mestinya dia bangga diri kepada yang memberikan itu kepadanya tanpa ada hak untuk mendapatkannya. Poin yang nombor 4, wa yanbaghi an yatafakkaru fi an zawali zalika maghuf ala al-qarbi bi adni marid waddai. Yang bermaksud, dia juga mesti memikirkan tentang hilangnya hal yang ditakutkan itu dalam waktu yang sebentar kerana sakit yang ringan dan kelemahan. Okey, maksud keempat-empat poin ini adalah sekiranya seseorang itu membanggakan kenikmatan yang telah diberikan penciptanya, iaitu ketampanan ataupun kekuatan ataupun kecantikan. Sekiranya dia berbangga terhadap kenikmatan itu, maka dia adalah bodoh kerana itu bukan daripada usahanya, tapi itu adalah pemberian daripada Tuhan, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepatutnya dia perlu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana telah memberi ketampanan dan ataupun kekuatan kepadanya. Dan selain itu juga dia mesti berfikir sekiranya kenikmatan yang dia dapat itu seperti ketampanan, kecantikan ataupun kekuatan, sekiranya dia hilang daripada dia, apa akan terjadi kepada dia? Dia perlu berfikir. Okey, kita pergi ke slide yang seterusnya. Kita pergi pula kepada perbahasan yang terakhir, iaitu al-ilmu wal-aqlu atiyatu minallah ta'ala. Ilmu dan akal anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minal ajaib an yajaba al-aqlu bi'ilmuhu wa aqluhu hatta yata'ajjub in afqarahu Allah Ta'ala wa aghni ba'dal jihal. Yang bermaksud, yang menghairankan adalah bangga dirinya orang yang berakal terhadap ilmu dan akalnya hingga dia berasa aneh jika Allah membuatnya miskin dan membuat kaya beberapa orang yang bodoh. Poin nombor 2, wa yaqulu kaifa wasa'a ni'mata 'ala al-jahil wa hurmani fa yuqala lahu kaifa rizqaka ilma wa aqla wa haram huma jahil. Yang bermaksud, dia berkata, mengapa dia meluaskan kurnia kepada orang yang bodoh dan menjauhkannya dariku? Jawapannya adalah, mengapakah dia memberimu ilmu dan akal dan menjauhkannya dari orang bodoh? Poin nombor 3, fahadhihi atiyatun minhu afataja'laha sababa la yastahaqqaq atiyatu ukhra. Yang bermaksud, ini adalah pemberian darinya. Apakah kamu menjadikannya sebagai penyebab untuk memperoleh hak pemberian yang lain? Poin nombor 4, bal law jama' laka baina al-aqli wa ghani wa harrama al-jahil minhuma jami'a kana dhalika ula bita'jub. Yang bermaksud, bahkan andai kata dikumpulkan untukmu antara akal dan kekayaan serta dimenjauhkan kedua-duanya dari orang bodoh, maka itulah yang lebih layak. Keempat-empat poin ini menerangkan tentang bangga dirinya orang yang berakal terhadap ilmu dan akalnya kerana dia suka bertanya-tanyakan sesuatu dan dia tak dapat terima takdir bahawa Allah meluaskan kurnia kepada orang yang bodoh dan menjauhkannya dariku. Maksudnya, dia tak dapat terima sekiranya Allah luaskan kurnia kepada orang yang bodoh. Kenapa tak orang yang berakal? Dia tak dapat terima takdir. Dan dia selalu bertanyakan tentang kenapa Allah membuat miskin dan membuat kaya terhadap orang yang bodoh. Itu penjelasan daripada keempat-empat poin ini. Sampai di sini saja penerangan saya tentang sifat-sifat mazmumah, iaitu wujud, sifat wujud. Anda akhiri dengan tasbih kafarah dan surat As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.